panjang lah daripada tajuk-tajuk yang lain. Okay, kita akan lihat hari ini subtopik 6.3 iaitu kekuatan asid dan alkali. Okay, sebelum tu kita akan lihat dulu apakah kriteria kejayaan yang perlu kamu capai untuk hari ini. Sekejap sekejap. Okey, yang pertama adalah mendefinisikan asid kuat dan asid lemah. Kat sini ada dua definisi, asid kuat satu, yang kedua adalah asid lemah. Okey, yang kedua, kriteria yang kedua adalah mendefinisikan alkali kuat dan alkali lemah. So kamu kena tahu definisi, ada 4 definisi lah. Tadi dah 2, ini definisi yang ketiga, alkali kuat dan apakah alkali lemah. Okey, yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah menerangkan kekuatan asid berdasarkan darjah penceraian dalam air. So hari ni kita belajar kekuatan asid dengan alkali kan. So kita akan kaitkan kekuatan asid dengan darjah penceraiannya. Dan yang keempat adalah menerangkan kekuatan alkali berdasarkan darjah penceraian. Maksudnya perkaitan antara kekuatan alkali dengan darjah penceraiannya dalam air. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya apakah penceraian kan. Penceraian ni maksudnya perkataan lain dia adalah pengayonan. Okay, penceraian ni nama lain dia adalah pengayonan. Tapi dalam maksud kita tak letak pengayonan, kita letak penceraian. Okay. Kekuatan asid bergantung kepada darjah penceraian atau pengayonan asid dalam air. Okay, sebenarnya kita nak tahu asid tu asid kuat ke, asid lemah ke, kita nak kelaskan kepada asid kuat ataupun asid lemah, sebenarnya ia bergantung kepada darjah penceraian ataupun darjah pengayonan asid di dalam air. Kalau tinggi darjah penceraiannya, jadi asid tu makin kuat. Kalau kurang, jadi asid tu adalah asid yang lemah lah. Kita tengok apakah definisi bagi asid kuat dan asid lemah. Ini adalah kriteria yang pertama untuk hari ini yang perlu kamu capai, mendefinisikan asid kuat dan asid lemah. Nak tahu maksud apakah asid itu asid kuat dan juga asid lemah. Okey, asid lemah. Asid kuat dulu. Sekejap. Okey. Sekejap Oh, ada satu slide tertinggal lah kat sini sebenarnya. Tak apa, kita tengok dulu apakah asid lemah. So asid lemah ni adalah maksud dia asid yang mengayon separa lengkap. So kat sini perkataan kat depan asid mengayon separa lengkap. Separa lengkap ni maksudnya dia tak semuanya akan jadi ion. Masih ada yang dalam bentuk molekul. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okay, kalau ingat balik maksud asid sebelum ni, maksud asid sebelum ni adalah asid, maksud asid adalah bahan kimia yang mengayon di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Menghasilkan ion hidrogen.
Ini maksud asid. Kalau ditanya apakah asid lemah ataupun asid kuat, so asid lemah adalah asid, kat depan ni terus tukar perkataan asid. Asid yang mengayon separa lengkap. Tambah kat situ. Tambah kat sini. Separa lengkap. Di dalam air mesti kena ada, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Menghasilkan, tambah sikit kat atas ni, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, itu adalah asid lemah. Lepas tu kita lihatlah apalah contoh-contoh asid lemah, antaranya adalah asid etanoik. Okay, ni formula dia CH3COOH. Asid fosforik adalah asid lemah, H3PO4, dan asid metanoik. Kalau nampak ada perkataan oik-oik kat belakang tu semua adalah asid lemah. Kecuali asid fosforik ni lah. Dia tak ada oik, dia rik kat situ. Okay, contohnya kita tengok kat sini, kat dalam gambar rajah, kita ada asid etanoik ni. Ni adalah formula bagi asid etanoik. Apa yang dikatakan mengayon separa lengkap, kita akan buat simbol macam ni. Okay, pergi, patah balik. Ini adalah separa lengkap. Maksudnya kalau kat dalam satu bika ni, ni bika ni, dia mengandungi ada 2 molekul asid etanoik kat sini. Okay, ini adalah asid etanoik glasial. Lepas tu ditambahkan dengan air. Bila ditambahkan dengan air, kalau kita tengok, tak semuanya akan mengayon membentuk ion hidrogen. Masih ada lagi yang kekal sebagai dalam bentuk molekul. Itu yang dikata sebagai separa lengkap. Okay, katalah ada 10 molekul ion, molekul asid etanoik, ada 10, kat sini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, saya buat ada hidrogen kecil lah kat atas dia tu. Okay, lepas tu kita tengok bila kita tambah dengan air, bila ditambah dengan air, sepatutnya kalau untuk asid kuat, dia akan semuanya akan tercerai. Maksudnya semuanya akan terpisah lah ni. Ion positif dengan ion negatif akan terpisah, semuanya akan membentuk ion hidrogen. Tapi untuk asid lemah, dia mengayon separa lengkap. Maksudnya bukan semuanya akan terpisah. Mungkin ada dalam 3, 4, 5 je yang terpisah. Okay, mungkin yang ini yang akan terpisah. Ni terpisah. Yang ni terpisah. Yang ini terpisah. So yang lain tak terpisah. Itu yang kita kata sebagai separa lengkap. Masih ada lagi molekul dalam, masih ada lagi asid dalam bentuk molekul. Hanya sebahagian saja yang dalam bentuk ion. Okay, kalau nak tulis persamaan penceraian ion ni, persamaan pengayonan, contoh kat sini asid etanoik CH3COOH. Buat tanda anak panah, lepas tu patah balik. Sini. Ni maksudnya separa lengkap untuk asid lemah. Kemudian awak pecahkan dekat sini. Yang depan adalah ion negatif. Untuk asid lemah ni je dia special, yang kat depan adalah ion negatif, yang kat bahagian belakangnya adalah ion positif. So dia akan jadi CH3COO negatif tambah H positif. Ni H positif, ini negatif. Okay, inilah persamaan penceraian ion bagi asid etanoik. Okay, kita cuba asid metanoik pula. Okay, nak tulis asid metanoik. Okay, asid metanoik formula dia HCOOH. Jadi kalau kat sini kita tengok, terpecahkan kat sini. Okay, ingat untuk asid yang oik-oik ni, kat depan dia negatif, kat belakang dia positif.
Jadi kalau nak buat persamaan HCOOH, anak panah pergi, anak panah patah balik. Ni maksudnya apa? Separa lengkap. Lepas tu kita tulis balik HCOO negatif tambah H positif. Maksudnya ada sebahagian yang masih dalam bentuk molekul tak terpisah dan ada sebahagian yang terpisah. Itulah asid lemah. Okey, kemudian kita tengok asid kuat. Asid kuat tak ada slide kat sini ya. Saya tambah je. Okey, asid lemah tadi, kalau awak tengok asid lemah, mana asid lemah? Ni. Asid yang mengayon separa. Asid yang mengayon separa lekap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Kalau asid kuat, awak ubah je perkataan tadi tu. Asid kuat. Asid kuat. Kat depan ni adalah asid. Kat depan ni adalah asid yang mengayon. Kalau tadi separa lengkap kan. Kalau untuk asid kuat, asid yang mengayon lengkap. tak lengkap. Lengkap. Jangan letak separa. Kalau kuat dia lengkap. Mengayon lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang kalau tadi rendah, yang ni tinggi. Yang ini tinggi. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Ini adalah maksud asid kuat. Ambil gambar sekejap. Simpan. Sebab kat dalam slide tak ada. Maksud asid kuat adalah asid, depan dia asid, mengayon lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Contoh asid kuat, contohnya adalah yang biasa kita guna dalam makmal, ada 3 je asid kuat yang biasa kita gunakan. Iaitu asid, contoh yang pertama adalah asid hidroklorik. Asid hidroklorik, formula dia adalah HCl. Yang kedua adalah asid sulfurik, formula dia H2SO4. Dan yang ketiga adalah asid nitrik. Formula dia HNO3. Ni 3 asid kuat yang biasa kita guna dalam makmal. Ini je. 3 ni je. Asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik. Jadi kalau 3 asid ni bila kita masukkan dalam air, kita tambahkan dengan air. Pada permulaan dia adalah molekul. Ni HCl contohnya lah. HCl, dia molekul. Bila kita tambah dengan air, bila ditambah dengan air, apa yang akan berlaku? Molekul asid hidroklorik ni akan mengayon. Dia mengayon, maksudnya dia terpisah lah. So bila dia terpisah, ni terpisah. Ion hidrogen dia dah terpisah. Jadi tak ada lagi yang dalam bentuk molekul asid hidroklorik dekat dalam bekas tersebut. Itu yang kita panggil sebagai mengayon lengkap. Kesemua molekul ni akan membentuk ion. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Kenapa ion hidrogen tinggi? Banyak ion hidrogen yang dah tercerai kat situ. Jadi kepekatan ion hidrogen akan jadi tinggi berbanding dengan asid lemah. Macam mana nak tulis persamaan ion untuk asid kuat ni? Contoh asid hidroklorik, HCl. Anak panah satu hala je. Kemudian dia akan membentuk ion hidrogen dan juga ion klorida. Ni kita kata asid kuat. Mengayon lengkap. Kalau asid sulfurik, H2SO4, kita akan dapat ion hidrogen dan juga ion sulfat. Bukannya tulis H2 kat sini ini salah. Ni salah, tak ada orang ajar macam ni. Awak tahu ion hidrogen formula dia adalah H positif. Kalau ada 2 kat sini, imbangkan sahaja, letak kat depan tu 2 positif macam tu.
Okay, yang ketiga adalah asid nitrik. Kita akan dapat ion hidrogen dan juga nitrat. Okay. So ini adalah persamaan perceraian ion bagi ketiga-tiga asid kuat yang saya dah tulis kat situ. Jadi kesimpulannya untuk asid kuat, okay. Okay, asid kuat dengan asid lemah. Kalau maksud asid biasa dia adalah bahan kimia mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Okay, ni untuk maksud asid biasa. Bila kita tukar kepada asid kuat, bila kita tukar kepada asid kuat, dia adalah asid yang mengion dalam air. Ni tulis baliklah. Menghasilkan ion hidrogen. Bila kata asid kuat adalah asid yang mengion tambah lengkap. Asid kuat mengion lengkap di dalam air menghasilkan tambah kat sini kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Kalau untuk asid lemah maksud dia adalah mengion. Tambah kat bahagian biru ni, tambah mengion separa lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Kat sini dia tinggi. Ini adalah maksud untuk asid kuat dengan asid lemah. Dapat tak maksud untuk asid kuat dengan asid lemah? Dapat. Wani je dapat. Yang lain? Farid dapat. Farid, cuba sebut apakah maksud asid kuat? Asid kuat ialah asid ialah Ni tengok sini. Ni depan dia. Apa dia perkataan apa ni? Asid kuat ialah asid yang mengion. Mengion. Ya. Mengion lengkap di dalam air. Ya. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen. Tambah sikit lagi satu. Kepekatan dia tinggi ke rendah? Yang tinggi. Ya, betul. Itu adalah maksud untuk asid kuat. Maksud untuk asid lemah. Apakah maksud bagi asid lemah, Kartika? Asid lemah mengion secara separa lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Dapatlah tu untuk kriteria yang pertama iaitu maksud bagi asid kuat dan asid lemah. Kita sambung. Kelaskan asid di bawah, ni latihan. Kelaskan asid di bawah kepada asid kuat dan asid lemah. Bila soalan minta awak kelaskan, awak kena buat dalam bentuk jadual. Buat dalam bentuk jadual. So, jadual ada dua lah pengelasan, iaitu asid kuat, asid lemah. Kelaskan. Asid sulfurik, asid apa? Kuat ke lemah? Kuat. Asid sulfurik, asid kuat. Asid sulfurik, asid kuat. Asid fosforik, kuat ke lemah? Lemah, betul. Asid lemah ni. Asid fosforik adalah asid lemah. Asid etanoik.
Lemah. Okey, lemah. Butanoid. Lemah. 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 Okey, asid hidroklorik. Kuat. 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 Asid nitrik. Kuat. Ya, kuat. Okey, jadi nanti kalau ada soalan macam ini kena buat dalam bentuk jadual lah macam ni. Okey, kelas kan kena buat dalam bentuk jadual. Okey, kita tengok pula alkali. Okey, tadi dah tengok definisi bagi asid kuat dengan asid lemah. Kali ni kita tengok definisi bagi alkali pula. So, alkali kuat adalah alkali yang mengayon lengkap. Mengayon lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Okey, contohnya adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida. Alkali biasa belakang dia ada hidroksida nama dia. Okey, contoh kat sini natrium hidroksida. Bila dia mengayon dalam air dia akan lengkap mengayon sebab tu anak panah dia satu arah saja. So ion apa yang terhasil pecah kat sini. Ion natrium dan juga ion hidroksida. So kalau kita lihat kat sini semuanya dah membentuk ion natrium. Yang ni ion oranye ion natrium. Yang warna pink dan dua ni O dengan H ni adalah ion hidroksida. Jadi tak ada lah tidak mengayon kat situ. Okay. So tukar sebenarnya daripada maksud asid kuat tadi, awak tukar dia jadi perkataan ni jangan letak asid. Bila alkali letak alkali. Dan kepekatan ion tu, ion hidroksida. Alkali ion hidroksida. Kalau asid ion hidrogen. Okay, macam mana nak tulis persamaan pengayonan ni? Letaklah nama natrium hidroksida NaOH, formula dia. Anak panah. So kita akan dapat natrium dan ion hidroksida. Okey, contoh lain kalium hidroksida. KOH. Okey, dapat apa? Bila dia mengayon, dia membentuk ion apa? Kalium. Kalium dan Hidroksida. ya, hidroksida. Okey, last barium hidroksida. Formula dia BaOH2. Okey, dapat ion apa? Barium. Okey, barium. Formula dia adalah Ba2 positif tambah Hidroksida. hidroksida. Macam mana formula hidroksida kat sini? Kat sini dia ada kurungan. Kurungan. Perlu tak? Macam ni. Perlu? Tak perlu Okey, tak perlu sebenarnya. Buat je macam ni, dua OH negatif. Tapi kat sini bila ada dua OH, maksudnya kat sini ubang dua OH sahaja. Jangan ubah formula hidroksida tersebut. Okey, kita tengok alkali lemah. So apakah maksud alkali lemah? Maksud alkali lemah adalah alkali. Kat depan dia adalah alkali yang mengayon separa lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Kalau tadi tinggi, ni rendah. Contoh yang biasa kita gunakan adalah amonia. So amonia ini formula dia NH3 bukan NH4 NH4 tu amonium. So amonia. Bila amonia kita larutkan dalam air, dapati ada sebahagian yang masih dalam bentuk molekul dan ada sebahagiannya yang dah membentuk ion hidroksida. Okay, sebab tu kita kata sebagai separa lengkap sebab masih ada lagi wujud dalam bentuk molekul amonia. Dia tidak tercerai, membentuk ion hidroksida sepenuhnya. Jadi macam mana nak tulis ni? Persamaan dia NH3, kalau yang ni special sikit kena letak air. Okey, lepas kita buat anak panah, pergi dan balik. Kemudian kita akan dapat ion amonium.
dan juga ion hidroksida. Ada ion hidroksida kat sinilah yang memberikan sifat-sifat kealkalian pada amonia. Okey, soalan. Kelaskan alkali di bawah kepada alkali kuat dan alkali lemah. So, bila kata kelaskan, buat dalam bentuk jadual. Alkali kuat, alkali lemah. Okey, mana alkali kuat? Natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Okey, betul. Ada dua je kat situ. Alkali kuat iaitu natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Amonia adalah alkali lemah. Formula dia NH3. Okey, itu kita dah habis dah untuk dua kriteria. Sekarang kita pergi pada menerangkan kekuatan asid berdasarkan darjah penceraian dalam air. Macam mana kita nak huraikan asid ni kuat dengan kaitkan dengan darjah penceraiannya dalam air. Okey, ini perbandingan antara asid kuat dengan asid lemah. Kekuatan, bila kata kekuatan asid, mesti ada dua. Satu asid kuat, satu lagi asid lemah. So, asid kuat tadi awak dah tengok maksud dia. Asid yang mengayon di dalam air. Okay, asid yang mengayon lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Yang ini, asid lemah ni, asid yang mengayon secara lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Jadi perkataan kat sini kita sambung, asid kuat akan menghasilkan kepekatan ion hidrogen tinggi daripada maksud dia tadi. Jadi asid kuat bila kepekatan ion hidrogennya tinggi, darjah penceraiannya tinggi. Maksudnya kalau kita tengok darjah penceraian ni, kalau kita tulis persamaan, dia semua nak panah ke sana. Okay, dia darjah penceraiannya tinggi, maksudnya keseluruhan molekul asid tu akan berbentuk ion. Jadi bila darjah penceraian tinggi, asid mempunyai nilai pH yang lebih rendah. Maksudnya mungkin pH 1, 2 ataupun 3. Macam itulah pH rendah. Kalau pH dia tinggi, dia kurang berasid. Jadi apa perkaitannya? Inilah ayatnya yang perlu kamu letak. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen tinggi, asid mempunyai darjah penceraian lebih tinggi, jadi asid mempunyai nilai pH yang lebih rendah. Okey, bandingan dengan asid lemah. Asid lemah kepekatan ion hidrogennya rendah. Kenapa? Okey, bila dikaitkan dengan darjah penceraian, kerana darjah penceraiannya rendah. Okey, kepekatan ion hidrogen rendah, darjah penceraian rendah, nilai pH-nya rendah juga. Okey, kenapa rendah? Sebab asid kan mesti kurang daripada 7, dia rendah. Tapi kalau kita buat perbandingan, ini kena letak lebih rendah. Yang ni rendah sahaja. Okey, kita tengok pula untuk alkali. Okey, menerangkan kekuatan alkali berdasarkan darjah penceraian dalam air. So, ingat balik maksud untuk alkali kuat tadi. Alkali kuat adalah alkali yang mengayon lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Kalau alkali lemah adalah alkali yang mengayon secara lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey, kat sini
kita nak kaitkan antara kekuatan alkali. Jadi alkali kuat akan menghasilkan kepekatan ion hidroksida tinggi. Bila kepekatan ion hidroksida tinggi menunjukkan yang darjah penceraiannya lebih tinggi dan nilai pH-nya lebih tinggi. Okey, sebab alkali nilai pH mesti lebih daripada 7. Alkali kuat dia akan pH dia 13 atau 14 alkali kuat. Okay, untuk alkali lemah menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah, darjah penceraiannya pun lebih rendah dan juga mempunyai nilai pH yang tinggi. Yang ni lebih tinggi, yang ni tinggi je. Maksudnya mungkin dia dalam sekitar 9, 10 macam itulah dia punya pH. Okay, kita tengok satu contoh soalan. Macam mana soalan ni boleh keluar untuk kaitkan antara darjah penceraian dengan asid ataupun alkali kuat. Okay, contoh soalan ni kat sini diberi dalam bentuk jadual. So nilai pH bagi asid hidroklorik 0.1 mol, nilai pH ni adalah 1. Bagi asid etanoik yang mempunyai kepekatan sama, kita tengok kepekatannya sama, kepekatan sama. Tapi nilai pH dia berbeza. Okay, kalau awak nampak soalan yang ada kaitan, dia buat kepekatan sama, tapi pH tak sama. pH tak sama. Soalan ini mesti ada kaitan dengan, dia nak kaitkan dengan kekuatan. Kekuatan asid ataupun kekuatan alkali. Sebab kadang-kadang soalan dia tak adalah direct sangat letak perkataan asid hidroklorik macam ni. Okay, kadang-kadang dia letak asid P, asid Q ataupun dia tak letak pun asid. Dia letak PQ sahaja. Tapi kalau awak nampak nilai pH dia kurang daripada 7, maksudnya bahan tersebut, larutan tersebut adalah berasid. Kalau lebih daripada 7, larutan tersebut adalah beralkali. Okay. Bila nampak kepekatan sama, pH tak sama, ni pH tak sama, dia nak tanya pasal kekuatan asid ataupun alkali. Kat sini jelaslah, ini adalah asid. Okay, terangkan mengapa kedua-dua asid ini mempunyai pH yang berbeza walaupun kepekatan sama. So, ayat yang pertama, disebutlah kat situ asid hidroklorik. Nak sebut kekuatan kan? Kekuatan kan? Asid hidroklorik ni kuat ke lemah? Kuat. Asid hidroklorik adalah asid kuat. Dia nak suruh kaitkan dulu. Manakala, cuba sambung ayat dia. Manakala asid etanoik, cuba sambung. Apa nak tulis? Adalah asid lemah. Ia adalah asid lemah. Dapatlah satu markah je tu. Okay, macam mana awak nak kaitkan ni, awak nampak bila kepekatan sama, pH tak sama, dia nak sebut pasal kekuatan. Kalau kekuatan mesti ada satu kuat, satu lagi lemah. So yang mana kuat, ini kuat. Sebab pH kecil. Ini lemah sebab pH ni lebih besar. Okay. So asid hidroklorik adalah asid kuat, manakala asid etanoik adalah asid lemah. Kemudian kita bagi maksud asid kuat dan asid lemah. Okay, bagi maksud. Sebab tu penting tahu maksud. Asid hidroklorik adalah asid kuat kan. Mengayon lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Lepas tu cerita pula pasal asid cerita pula pasal asid etanoik.
So yang ketiga, asid etanoik. Tadi dah sebut asid etanoik adalah asid lemah. So maksud asid lemah adalah asid yang mengayon secara lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. Ayat yang keempat. Kepekatan ion hidrogen dalam asid hidroklorik adalah lebih tinggi daripada asid etanoik. Akhir sekali, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okay, semakin rendah nilai pH. Inilah jawapan dia. Ada 5 ayat. Soalan ni adalah soalan esei. Okay, kalau kita tengok, mula kita kelaskan dulu kekuatan dia. Asid hidroklorik, asid kuat, asid etanoik, asid lemah. Kemudian ini 2 dengan 3, poin 2 dengan 3 ni adalah maksud. Maksud ataupun definisi bagi asid kuat dan asid lemah. Ini asid kuat, definisi dia. Ini adalah asid lemah, definisinya. Okey, yang keempat. Tadi kan kat sini dia dah ada hidrogen tinggi, ini hidrogen rendah. Kita buat perkaitan je. Kepekatan ion hidrogen dalam asid hidroklorik lebih tinggi daripada asid etanoik. Ini buat macam kesimpulan lah. Dan akhir sekali kaitkan dengan pH. Kaitkan dengan pH. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okey. So jawapan ni boleh ambil gambar. So kita sampai sini saja. Untuk hari ni kita belajar pasal kekuatan asid. Yang awak kena tahu adalah kekuatan asid dan juga alkali. Yang awak kena tahu adalah mesti kena tahu maksud asid kuat, maksud asid lemah, maksud alkali kuat, maksud alkali lemah. Okey. Lepas tu kena kaitkan melalui soalan. So soalan ini kalau nampak soalan dia ada tunjuk kepekatannya sama tapi pH tak sama, mesti satu kuat, satu lemah. Okay, satu kuat, satu lemah. Bila nak huraikan, sebut mana yang kuat, mana yang lemah. Kemudian bagi maksud, ni maksud. Bagi maksud kuat, bagi maksud lemah. Kemudian awak sebut je, kepekatan ion hidrogen dalam asid kuat lebih tinggi daripada asid lemah. So asid kuat tu awak sebutlah, nyatakanlah ikut dalam soalan. Akhir sekali, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Sebab asid yang kuat, pH-nya rendah. Tapi sebaliknya untuk alkali lah. Kalau alkali, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, tak ada, latihan awak ni lah muka surat 139 dan 140. Dekat muka surat 139 itu soalan latihan 13, ini jawapannya. Inilah soalan dia, inilah jawapannya. Okey, jadi awak hanya buat lagi 2 latihan, latihan 14 dan juga latihan 15. Dan kemudian jawablah soalan dalam Google Form yang saya bagi lepas ini.
Okay, kalau ada apa-apa masalah masih boleh bertanya. Kita ada lagi setengah jam, siapkanlah latihan tu dalam masa ni. Jangan tangguh, okay? Sekejap, saya nak ambil kehadiran jap. Okay, kalau tak ada apa-apa nak tanya, sampai sini sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Okay, Terima kasih, Cikgu. okay. Ifan nak tanya apa-apa ke Ifan?